Pakai guna hijau. Pakai guna ni. Wah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إن الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته أجمعين إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أجرنا من النار. اللهم آمين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. Bahagia sahibul fadilah, Tuan Imam, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, alim ulama, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin muslimat, mudah-mudahan insya-Allah semuanya kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat bertemu pada malam ni seperti yang dijadualkan pertemuan kita minggu yang kedua, Sabtu malam Ahad. Alhamdulillah ada kelapangan untuk kita bersama. Mudah-mudahan insya-Allah segala kerja buat kita ini akan dikira sebagai amal yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ni kita berapa Syakban dah ni? 18 dah ni. 18 kan? Malam 17 kan ni apa? Nah, abang kata tak sampai 2 minggu je lagi kita akan berjumpa dengan Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita akan teruskan perbincangan kita nasihat Imam Hatim Al-Assam yang kita petik daripada kitab Al-Imam Ghazali rahimahullah, Ayyuhal Wala. Satu wasiat, ada 8 wasiat yang ditinggalkan oleh Imam Hatim Al-Assam. Dalam pertemuan yang lalu saya ada photostat risalah bagi kat tuan-tuan. Dan hari itu kita tengok baru wasiat yang pertama. Malam ni kita akan sambung insya-Allah wasiat yang kedua, kalau sempat yang ketiga.
Kemudian bulan puasa ni mungkin kita cuti kecuali ada program apa-apa. Dan insya-Allah kita akan sambung pula pada lepas raya. Macam biasa Sabtu malam Ahad minggu yang kedua insya-Allah. Baik tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan ya Allah sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Kita minta hidup kita dalam bulan Rajab ada keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Sya'ban yang telah berlalu dan sakibaki Sya'ban yang ada insya-Allah 12 13 hari saja lagi ni tuan-tuan, mudah-mudahan ada keberkatan di sisi Allah. Apa makna keberkatan? Mudah-mudahan insya-Allah amalan kita dalam bulan Rajab, dalam bulan Sya'ban ni kita banyak puasa sunat, kita banyak baca Quran, kita banyak bangun malam, menyiapkan diri kita untuk masuk dalam madrasah Ramadan. Menyiapkan diri kita untuk masuk dalam fakulti Ramadan. Mudah-mudahan insya-Allah Ramadan ini yang terbaik dalam sejarah hidup kita. Dalam sakibaki Sya'ban yang ada ni tuan-tuan, terus minta pada Allah. Ramadan ni hak Allah. Nah, bukan kira tua, tak kira muda, minta ya Allah berikanlah kesempatan pada kami ya Allah untuk bertemu dengan Ramadan. Bukan saja minta nak jumpa Ramadan, tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah didik jiwa kita untuk benar-benar qiyam Ramadan, agar Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang insya-Allah paling baik dalam sejarah hidup kita, insya-Allah. Yang itulah yang kita harapkan. Sebab disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan, barang siapa yang menghidupkan Ramadan, qiyam Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah, beriman dan mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa dia, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berakhir saja Ramadan, Allah ampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu. Subhanallah. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan, Ramadan kali ini, Ramadan berakhir saja Ramadan, kita fitrah menjadi insan yang diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kita nak kongsi malam ni tuan-tuan, 8 wasiat Imam Hatim Al-Assam. Nah, bila dia baca kepada tok guru dia Imam Syafiq Al-Balqi, bila bertanya kepada Imam Hatim Al-Assam, selama lebih kurang 30 tahun muduk ngaji ke aku ni, dapat nak tambah, boleh apa dia? Dan bila Imam Hatim Al-Assam menghuraikan 8 wasiat ni, apa kata tok guru dia? 8 wasiat yang disebutkan itu merangkumi perbincangan secara asasnya. Cukup ada dalam Zabur, ada dalam Taurat, ada dalam Injil, ada dalam Quran, dan siapa yang mengamalkannya, insya-Allah seolah-olah dia beramal dengan segala kitab-kitab yang disebutkan tadi, insya-Allah berjaya dia dunia dan akhirat. Kita ulang sikit pertemuan lepas tuan-tuan, wasiat Imam Hatim Al-Assam yang pertama apa dia? Dia kata ramainya manusia yang berhajat kepada sesuatu. Ada yang kasihkan harta, ada yang kasihkan anak, ada yang kasihkan macam-macam. Tapi semua tu dia kata paling tinggi pun boleh teman pergi sampai kubur saja. Maka carilah hakikat kekasih yang sebenar,
yang bukan sahaja boleh teman di dunia, bahkan insya-Allah boleh teman dia di alam barzakh dan boleh bawa, boleh jaga dia sehingga kepada mahsyar, sehingga menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka disimpulkan kekasih yang setia itu adalah amal yang saleh. Maka dia kata, aku jadikan amal yang saleh itu sebagai kekasih yang dapat meneman aku di alam barzakh, yang dapat bersama aku di mahsyar hatta menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua dia kata, sesungguhnya aku melihat sekalian makhluk ini sentiasa mengikut kehendak nafsu mereka dan bersegera menunaikan apa jua kehendaknya. Lalu aku memikirkan akan firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Lalu dia kata, apabila aku teringat akan firman Allah Subhanahu wa taala ni, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan adapun orang yang takut akan berdiri di hadapan Allah, dan ia menjadikan menahan akan nafsu daripada kehendaknya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka dijadi akan ia baginya, yakni syurga sebagai tempat tinggal. Dua, pertama pada orang yang bimbang besok nak bangkit di hadapan Allah, nak berdiri di hadapan Allah, nak berdiri di hadapan mahkamah Qadi Rabbul Jalil. Kebimbangan dia, bagaimana aku ni cukup kotor, penuh dengan noda dan dosa, tapi aku nak balik kepada Allah Zat yang Maha Suci. Alhamdulillah, baru-baru ni tuan-tuan kita diberikan kesempatan 3-4 hari lepas, malam nisfu Sya'ban, antara malam yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, 5 malam yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, Allah angkat doa dia. Salah satu dia malam nisfu Sya'ban. Antara lain malam ba, malam 1 Rejab. Lagi malam ba, malam Jumaat. Lagi malam ba, malam hari raya fitrah, raya puasa, malam hari raya haji, dan malam nisfu Sya'ban. Allah ampunkan dosa-dosa. Allah ampunkan dosa. Malam tu dicatat akan rezekinya ke depan. Malam tu dicatat akan ajal maut dia ke depan. Malam tu dicatat segala nasib ketentuan dia ke depan. Sebab itulah kita minta murah rezeki, kita minta panjang umur dalam iman, kita minta kalaupun kita mati dalam husnul khatimah. Minta pada Allah Subhanahu wa taala, sebab semua tu hak Allah. Nah, tak usah duk kira lah depa kata tak ada apa-apa, tak usah duk kira tu. Kita bukan buat apa, kita baca Quran, digalakkan baca Quran, kita pilih baca Yasin, tak ada masalah, Yasin tu pun Quran. Kita doa ke Allah, minta murah rezeki, minta panjang umur dalam iman, minta kalau mati pun husnul khatimah, kita minta ke Allah. Bukan minta pelik-pelik. Bukan minta ke orang, bukan minta ke busuk, bukan minta ke pokok kayu. Kita minta ke Allah. Salah tak mana? Nampak main salah tak mana? Minta ke Allah, hak Allah. Dan muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah. Allah ampunkan dosa kita kecuali apa? Kecuali 2 golongan. Kecuali 2 golongan. Pertama apa dia? Orang yang mensyirikkan Allah. Orang yang mensyirikkan Allah. Syirik ni pun jaga-jaga tuan-tuan. Kadang-kadang kita lupa syirik hak tak jelas ni, hak tak perasan ni. Makan ubat. Oh ya, aku beli kedai Samsung tu, ubat dia clear. Baik, 2 kali makan dia baik. Ubat dia clear, ubat dia clear. Ubat tu asbab. Ubat tu sebab. Aku beli kedai Samsung tu, alhamdulillah, Allah izin kat dia. Dengan izin Allah, makan ubat dia tu Allah izin. Clear. Panadol ke doktor pakar apa sekalipun, semua dengan izin Allah. Bukan ubat tu yang menyembuhkan.
asbab ubat penyembuhkan, yang menyembuhkan tu Allah. Minta ke Allah. Itu mukmin. Orang yang syirik akan Allah pertama, yang kedua orang yang bermusuhan, yang memutuskan silaturahim. Sebelum nak minta ampun ke Allah, minta ampun sama-sama makhluk dulu. Ni kita bulan puasa. Bulan puasa, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, Allah ampun dosa kecuali apa? Kecuali orang kekal dalam dosa besar. Dia duduk kekal dalam dosa besar situlah, arak situlah, judi situlah, zina situlah, dia tak heran. Satu. Yang kedua juga orang yang memutuskan silaturahim. Yang ketiga juga orang yang mensyirikkan Allah. Dan satu lagi, orang yang derhaka kepada kedua ibu ayah dia. Dosa dia Allah tak ampun. Selagi dia tak minta ampun pada mak ayah, selagi tak berbaik sesama insan, maka Allah tak ampunkan dosa dia. Na'udzubillah min zalik. Bukan mudah, tuan-tuan. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia kata, orang yang takut untuk berdiri di hadapan Allah. Satu, bila kita takut besok, siapa minta lari? Takut lagu mana pun kena hadap. Di dunia ni kita takut kat makhluk. Lama tak jumpa tuan. Kita takut di dunia ni nak jumpa, contoh takut nak jumpa Tok Imam. Siapa Tok Imam duk tanya apa depa minggu lepas mu tak mari Jumaat. Tok Imam dia kenal muka. Bapa mu tak mari Jumaat, dia takut ke Tok Imam, takut tanya sembahyang Jumaat tak mai tu, dia boleh tuang pergi goleng. Nampak Tok Imam masuk kursi nuhat pintu depan, dia keluar pintu belakang. Mampu dah nampaklah tu haji ni. Dia keluar pintu belakang, dengan manusia boleh lah lari. Tapi takut nak berhadapan dengan Allah ni boleh lari. Mahkamah Qadhi Rabbul Jalil, semua kita tak boleh lari. Dan dengan itu dia kata menahan akan hawa nafsu. Orang yang tahan hawa nafsu, yang takut dengan Allah ni, maka Allah jadikan syurga baginya. Apabila aku memikirkan akan ayat ini, maka timbullah satu keyakinan di dalam hatiku bahawa Al-Quran itu benar dan nafsu itu mesti dimusuhi. Lalu aku pun menjadikan nafsu itu sebagai musuh dan aku berjuang untuk menentangnya dan aku tidak memanja akan ia sehingga ia tunduk kepadaku dan merasa puas hati dengan tugasnya untuk mentaati Allah. Didik nafsu sampailah nafsu tu rasa ringan, sampailah nafsu tu rasa seronok dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara cara nak melunakkan hawa nafsu, apa dia? Quran, zikir, puasa, hadir dalam majlis ilmu. Kita tahu dah, kita duk ngaji, duk sebut kerap maqam nafsu, tingkatan nafsu ni ada berapa. Nak lembutkan nafsu, kena kenal kat nafsu. Nafsu ni dia tahu mana? Akal ke hati buat putusan? Tahu. Otak ni akal. Akal ke buat putusan, hati ke buat putusan? Nafsu dia tahu mana? Hati. Betul. Kita mengaji sains. Otak ni tafsir. Mana kata kalau lumpuh otak, habislah. Mata pun tak nampak, ada orang telinga pun tak dengar, ada orang mata lidah hidung tak jalan, ada orang saraf habis, lumpuh habis. Tu dia kontrol. Dia menterjemahkan apa yang didapat secara fizikal, dan penterjemahan dia juga fizikal. Tapi nafsu, hati ni lah dia olak macam-macam. Apa bukti dia? Ada tak pernah Nabi kata jagalah otak? Ada tak? Tak ada. Yang Nabi kata, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh, ala wa hiya qad atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi kata, perhatikanlah dalam jasad manusia itu dalam jasad manusia itu ada seketul hati. Ada seketul daging, mudrah.
ada seketul daging. Kalau baiknya daging itu, maka baiklah seluruh anggota badan. Wa iza fasadat, kalau buruknya daging ni, maka buruklah seluruh anggota badan. Nabi kata, ala wahiyal qalb, itulah hati. Dan maqam nafsu ni bila kita kenal, insya-Allah kita rawat dia pelan-pelan. Jo, ingat tak maqam nafsu dah berapa tingkat? Ayo. Ingat ke tak? Bukan lupa Ustaz, tapi main yang lalu tengah tak lupa habis. Kamu ingat ni? Maqam nafsu dah berapa tingkat? Siapa mengkut tingkat tahu no? Ada 7. Nah, kita duduk di mana? Daripada 7 maqam tingkat nafsu yang kata hati ni, kita duduk tang mana? Nombor 3 ke? Nombor 2 ke? Nombor 4 ke? Nah, tang mana yang hebat? Kita sebagai makhluk orang awam ni, kalau boleh duduk tang nombor 4 tu pun kira karan dah mami. Duduk nombor 4 tu kira karan lah, syurga lah. Nombor 1 biasa, nafsu amarah. Nah, nafsu al-amaratun bisu', nafsu yang sentiasa ajak buat jahat. Nafsu ni kira jahat ni. Nah, ni puasa nak masuk ni, insya-Allah. Cara yang paling berkesan nak menundukkan hawa nafsu ialah dengan puasa. Puasa lah yang boleh tunduk hawa nafsu. Pasal puasa tu kita jaga diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa. Jadi kita jaga perkara yang batal puasa tu, habislah hati. Pasal hati ni semua dia nak benda, pernah syok. Hak Tuhan larang, hak Tuhan suruh dia tak syok. Kecuali dia dah berjaya tawan hati, sehingga kan hati tu rasa seronok melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nafsu ni akan tewas hanya dengan lapar dan dahaga. Sebab tu banyak dari maqam-maqam kewalian, tanda-tanda kewalian orang yang banyak puasa. Sebab puasa ni dia boleh jaga hawa nafsu, dia jaga semua. Lapar dahaga, nafsu kalah. Baik, pertama dia panggil nafsu amarah. Kemudian nafsu lawamah. Lawamah yang nombor 2. Nafsu lawamah ni apa dia? Dia dah mula nampak kebaikan. Dia tak baik lagi, tapi nampak. Orang habaq kata ada kuliah Ahad sekian, ustaz ni Senin sekian, ustaz ni masjid hari Jumaat tu tulis tang tu Ahad ustaz ni, Isnin ustaz ni, Selasa ustaz ni. Dia tahu dah. Dia seronok. Main tak kak? Seronok ya, syok nak belajar Aisyah ni kuliah sedia-sedia. Dia seronok saja ya. Main tak pun. Tapi acilah sikit baik. Kemudian daripada lawamah naik yang ketiga, nama dia nafsu mulhamah. Apa nafsu mulhamah? Nafsu mulhamah ni dah mula-mula buat baik. Tadi seronok dah. Yang ni insya-Allah kita yang ada di masjid ni, yang rajin main mengaji, yang rajin main berjamaah di masjid, salat berjamaah, insya-Allah paling lekeh duduk nombor 3. Pasal kita seronok buat baik. Saya tak boleh dengar kalau aku terlupa kita malam dah kuliah. Tahu dengar mentak suara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tak ada kerja, terus lipat main masjid. Pasal hati dah mula seronok dah. Seronok dah. Seronok nak main mengaji, dia dah seronok nak berjamaah, dia seronok dah. Duduk nombor 3, mulhamah. Dan kerana dia seronok, bila dia seronok, dia istiqamah. Dia dah mula rasa jinak dengan ilmu, dia dah mula rasa jinak dengan berjamaah, dia rasa jinak dengan masjid, dia dekat baik dengan Tok Imam, dia seronok dengan jawatan-jawatan kuasa qaryah, dia rajin tanya habaq, maka hati dia semakin lunak dan lunak. Dia naik ke maqam yang keempat, nama dia maqam mutmainnah. Kita fahami kalau duduk tak mutmainnah ni pun masya-Allah bahagia syurga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi
wadkhuli jannati. Subhanallah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Saya Abang baru tahu bulan lepas. Apa nama? Apa Amir ke apa? Ha? Ada bagi kat kita jati tu ni. Apa nama? Nasir. Allah Subhanahu Muhammad Nasir. Meninggal lama tu. Allah. Dia WhatsApp saya. Lepas tu dia nak telefon saya. Dia habaq tu, Ustaz, saya ni cancer stage 4 dah Ustaz. Dia kata stage teruk dah. Saya kata tak apa, saya sabar, ujian Allah. Lepas tu dia tak WhatsApp dah. Saya WhatsApp dia tak balas. Saya rajin WhatsApp dengan dia. Dia selalu tanya habaq. Dia selalu hantar apa habaq Ustaz, apa semua. Saya rajin WhatsApp dia tu sengat. Bulan lepas yang kita main, yang saya bising, saya sebenarnya kursi tu. Sebelum tu tanya habaq, dia kata, Ustaz tak tahu ke 2-3 bulan dah tak ada. Sebelum dia 2-3 bulan dah dah. Berapa lama dah meninggal? 2-3 bulan. Allahu Akbar. Saya kata orang baik macam tu, subhanallah. Nasihat kan? Ada UJT tu. Allahu Akbar. Saya kata saya tak tahu semua. Saya last sekali dia bagi tahu saya, kata dia stage 4, dia tak larat, dia minta tolong saya doa. Tak apalah, saya doa mudah-mudahan Allah mudah segala-galanya. Pokoknya balik dah. Jadi insya-Allah lah kita ambil kesempatan malam ni, kita hadiah pada junjungan besar Muhammad SAW, dan khususlah kita hadiah pada dia. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. InsyaAllah semoga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan hamba-hamba Allah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Bila kita kenang tuan-tuan, kita pun ya sihat, sihat. Tapi bila kita tengok kat tepi jalan tuan-tuan, orang duk jual nyok manzul. Orang duk jual yak nyok, orang jual yak nyok tua ke yak nyok muda. Manzul. Pernah tengok dia tulis itu ayak nyok tua. Tak ada ayak nyok muda. Hak muda itulah kera tu pulas turun. Ya, hak tua luruh buat sentai. Tak tahu, tiba-tiba khabar lah, tak ada dah, patut aku tak nampak lama, tak ada dah. Tapi kita ni tuan-tuan, yang berpisah tu jasad. Kemana? Yang berpisah tu jasad, tapi hubungan kita tetap ada. Melalui apa? Doa. Kita doa kat dia. Lepas tu orang mengaji ni beruntung tuan-tuan. Kita mengaji, kita ada 40-50 orang tuan-tuan. Kita sesama kita ni boleh pakat-pakat bagi syafaat. Dah, katalah kita ada 50 orang. Contoh. Esok-esok duduk di syurga besok ada 49 orang dah. Pakai duk cari, tengok Maman ada, Jia ada, tengok Jo ada, tengok Bang Zul ada, tengok Bang Mi ada. Tiba-tiba seorang tak ada. Jo, seorang tak ada. Siapa dah tak ada? Ada bercakap tu. Mereka pakai cari mana ada lah. Ustaz Suhaimi tak ada. Kami duduk di syurga ni, kau makan buah anggur, buah lain ni. Dia tak ada lagi. Pergi tengok Ustaz, jengok-jengok kau tingkap lah. Duduk beratok lagi. Panjang itu beratok. Yang kami duduk di atas ekor lah. Tingkat 10 lah. Habis buat apa nak? Mami berkata kita pergi minta kat malaikat tengok bagi cepat sikit Ustaz Suhaimi tu. Boleh tak? Boleh. Syafaat ahli syurga. Habis ada ni hamil mengaji pun dah. Main masjid pun tak. Dengan orang masjid pun tak mau kawan. Lepas tu nak suruh minta tolong syafaat. Di dunia tak apalah. Fardhu kifayah. Hang mati, hang jahat ke tak jahat ke. Hang nakal ke tak nakal ke. Hang main masjid ke hang tak main masjid. Kalau hang mati, kami kena buat hang. Hang buat tak buat pun kami kena ketiak. Bawa hang main masjid, kami sembahyang di masjid. Tang insyaAllah, tang doa, kami doa. Tapi esok kami pun mati. Kami tak boleh buat apa dah. Sementara kami hidup, bolehlah gagah-gagah doa. Dah. Tapi kita yang istiqamah majlis ilmu ni insya-Allah hubungan kita ada. Yakinlah tuan-tuan. Syafaat orang yang duduk dalam majlis ilmu yang kita duduk dalam syurga, Allah takkan tolak permintaan orang yang ada dalam syurga. Itu yang seronok ramai-ramai. Nah, Allah kalau esok nak mati, tuan-tuan malaikat mai, wahai jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Nak mati ni ada dua keperikan.
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan redha, meredai. Allah redha kamu balik pada dia, dan kamu juga redha balik pada Allah. Mati ni tuan-tuan sedih. Kita pun tak nampak kita nampak depa. Duk tengok isteri kita teriak, duk tengok anak-anak kita teriak, tapi kita bahagia lagi tuan-tuan. Kita bahagia pasal apa? Pasal anak dia baca Quran, isteri dia baca Quran. Cuma tak pernah tanya lah, cuma tanya orang mati, syok ke tak syok? Dia kata syok. Orang mati syok tak ada, orang mati syok. Dia buahkan dia penyamun semua, dia syok. Pasal apa? Dia duduk atas katil tu imam pergi kata dia, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Segitu siap pergi, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kawan-kawan pergi semua doa, ampunlah dia ya Allah, rahmatilah dia ya Allah, berkatilah dia ya Allah, semua minta ampun ke dia. Anak isteri dia pun baca Yasin, minta hadiah ke dia, seronok dia. Tapi saat tak seronok si mati tu bila dia dengar suara orang bagi salam, dan dia kenal yang bagi salam tu tukang bagi mandi mayat. Nah, hak bagi mandi tu dia tahu dah. Bila kat Pak Long ni mai, dia kira nak bagi mandi aku. Lepas bagi mandi, dia kira pakai baju. Baju pula bukan baju hak dalam jelak ni. Dia buh baju putih je, lepas pakai baju kena keluar lah. Sebab tu radiyah, mardiyah, mana kata hang pun redha, hang bersedia nak balik ke Allah, Allah pun redha hang balik ke dia. Batu Allah kata, fadkhuli fi ibadi. Jangan duk bimbang dah, biar pilah, lupalah dunia ni tinggallah pada yang hidup. Duduklah bersama dengan hamba-hambaku yang mulia. Wadkhuli jannati. Masuklah kamu dalam syurga. Alhamdulillah. Tak kira lah tuan-tuan, kita ke, isteri kita ke, anak-anak kita ke, siapa duduk syurga, boleh minta, ya Allah, suami aku baik ya Allah, suami aku ambil berat ke aku ya Allah, dia sayang aku sungguh-sungguh ya Allah, tapi dia ada silap ya Allah, aku dah di syurga ya Allah, aku tak tahu dia tahu mana aku pohon padamu ya Allah, aku nak pergi cari dia, aku nak ambil dia main duduk dengan aku ya Allah, aku sayang sangat suami aku baik ya Allah, tanggungjawab dia bagus. Allahu Akbar. Suami pun tak jumpa isteri, minta ke Allah, isteri aku baik ya Allah, tanggungjawab dia baik, aku nak cari dia ya Allah. Allah bagi dah, Allah bagi. Anak-anak ya Allah, mak ayah aku ni baik, jaga aku qurrata, jaga aku ni dengan cukup baik. Tak pernah abai ke aku, tapi ada benda depa silap sikit Allah. Minta izin ya Allah, aku nak cari depa, nak mai bawa masuk syurga. Boleh. Dah. Tapi kalau tak tanggungjawab, ada buat lebih kurang, tak ada anak nak cari dah. Tak apa, Allah tu maha baik. Jangan takut ustaz, kami dulu macam ni, macam tak apa, biar hak dulu tu biar lah. Hak dulu tu habis. Bila kita balik, minta ampun sungguh-sungguh, taubat nasuha. Selalu kita sebut menyesal, tak mau buat dah. Menyesal atas segala dosa, berazam tak mau buat dah. 2, 3, minta ampun sungguh-sungguh ke Allah. 4, kalau dosa ni ada berkaitan dengan makhluk, isteri ke, anak-anak ke, jiran tetangga ke, sahabat handai ke, saudara seqariah ke, maka minta ampun dulu sama-sama kita. Tentu ingat senang. Betul lah serah kata imam, betul lah serah kata siap, tapi anak tu kena ajak. Kena ajak bagi dia. Waktu dia ayah duduk dalam kandar lagi tu, dia kata dah, tuan-tuan, pertama saya nak ucap terima kasih lah pasal pakat-pakat mai pemudahkan urusan ayah saya. Jadi sebelum ayah saya dikebumikan, saya anak yang sulung tuan-tuan. Pertama saya nak minta, sampailah pada kawan-kawan yang tak mai hari ni, kalau adalah dosa ayah-ayah saya, sama ada dia sedar ataupun tidak, saya pohon sangat-sangat ampunlah dosa-dosa dia. Subhanallah. Anak anda, bukan begitu imam, anak. Saya minta sangat tuan-tuan ampunlah dosa-dosa dia, supaya dia mudah urusan dia ke sana. Allahu Akbar. Agak kalau kita duduk dalam kandar tuan-tuan, dengar suara anak kita macam tu, subhanallah. Bahagianya aku. Kemudian tuan-tuan, kalau ayah saya ada hutang yang kami pun tak tahu, mailah kita bincang.
Nah, kalau boleh kaya bayar, tak boleh bayar kita ketiaklah macam mana sikit-sikit ke macam mana pun. Asalkan mudah urusan ayah saya. Subhanallah. Agak-agak tuan-tuan. Kalau kawan yang dengar lah sekat 1,000 dolar dia pun main. Tak apalah, dah lah dia cang saya 1,000. Tapi tak apalah, saya halal lah dunia akhirat. Saya nak sedekah saya kat dia. Subhanallah. Pahala kita boleh sedekah. Ni yang masuk bab ketiga nanti. Wasiat yang ketiga ni bab sedekah. Subhanallah. Nah, apa dia tadi? Nafsu amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah. Nak capai mutmainnah macam mana? Kita dah lunak sangat-sangat dengan kerja baik, kita dah lunak sangat-sangat dengan segala perintah Allah, maka sampailah. Nak 3-4 tu nampak macam payahlah. Tapi kena buat istiqamah insya-Allah. Lepas tu maqam radiyah, ni maqam redha ni hebatlah. Kita redha dengan Allah, Allah redha dengan kita. Radiyah, mardiyah. Kemudian yang kelima radiyah, yang keenam mardiyah, dan yang ketujuh nafsu kesempurnaan, nama dia nafsu kamaliyah. Nafsu kamaliyah. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah sikit masa yang ada ni tuan-tuan. Pertama, pasang niat seronok nak sambut puasa. Ni saya dah sentuh sikit bab puasa lah. Alang-alang. Saya nak puasa tak lama dah. Kalau tak silap hari melintang 23 hari bulan. Kan 23 tahun lepas. Bekas mufti kita, Datuk Syekh Badruddin. Dan ada saya cakap jumpa, saya cakap dengan dia, Datuk abang kan 2 tahun lepas. Waktu dia jadi mufti lagi. Dululah 2-3 tahun lepas waktu jadi mufti. Itu abang kan bila puasa lah kalau abang kata puasa entah kalau siapa puasa kan dah habaq bila boleh nak habaq di masjid puasa lah. Dia kata payah apa kalau orang tanya entah habaq mudah ya. Bermulanya tarikh puasa itu ialah bila je 1 Ramadan. Hak orang putih sudah kalau 23 ke 24 ke 22 1 Ramadan je puasa. Yang kata Syekh Badruddin jawapan apa tu nak kalau apa pertama pasang niat seronok nak sambut Ramadan. Pasal bila kita seronok, kerana dengan seronoklah kita akan buat sedaya mampu. Dan yang kedua, tengok dalam diri agak-agak puasa tahun lepas duduk tang mana. Dia ada 3 jenis kan. Mula-mula puasa awam, kemudian puasa khusus, puasa khawas. Yang ketiga khususul khusus, khawasul khawas, puasa yang lebih khusus. Puasa awam ni apa dia? Sekadar menjaga perkara-perkara yang batal puasa. Lapak dahaga, perkara-perkara batal puasa. Yang tu je. Dia naik sikit puasa khusus ni apa dia? Bukan setakat lapak dahaga, perkara batal puasa. Bahkan dia jaga anggota zahir dia. Mata dia jaga, telinga dia jaga, tangan dia jaga, kaki dia jaga. Naik lagi. Kita boleh duduk sama kaum 2 ni pun hebat dah. Tinggi lagi, puasa sampai hati sekali, nafsu sekali puasa juga. Sebab hati tu yang jahat tu. Mulut tak kata, tapi hati tu kata ke orang. Mulut tak dengki, hati dengki kianat. Kan, 2 ayat yang terakhir dalam suratul Baqarah tu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah. Allah tahu apa yang ada di langit dan di bumi, dan Allah tahu apa yang duduk dalam hati kita. Allah ambil kira apa yang hati kita, apa yang ada dalam hati pun Allah ambil kira. Sahabat jumpa, ya Rasulullah, kami telah dibebani oleh satu benda yang kami tak sanggup buat. Mata kami boleh jaga, tangan kami boleh jaga, kaki boleh jaga, tapi hati payah. Mulut dia jaga dah, hati dia dengki ke orang, hati ni kianat ke orang, hati nak kata ke orang, tapi mulut tak kata. Okey lah tu, okey lah, dia tahan diri dia. Tapi dalam hati tu pun Allah pandang. Sampai tahap kena bersih hati. Tapi Nabi kata, ni perintah Allah. Sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Bila taat, dengar, terima, maka turunlah keringanan Allah. Sambungan ayat tu juga dalam 2 ayat yang terakhir suratul Baqarah. Allah ajakkan Nabi SAW pergi habaq kat mereka. Tak apa. Hak dul hati tu repair pelan-pelan. Tapi Allah kata apa?
Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Allah, doa ni besar. Ya Allah, janganlah ambil kira, janganlah kau azab kami, janganlah kira dosa benda-benda innasina, benda-benda yang kami tak tahu, yang kami lupa, au akhtana, atau benda yang kami tak sengaja, benda yang kami tak reti, yang kami jahil. Benda yang kami lupa janganlah ambil kira, benda yang kami tak tahu janganlah ambil kira. Mana kata Allah akan ampunkan dosa orang yang pertama dia lupa, yang kedua dia tak tahu. Tapi lah ni tak boleh kata tak tahu. Kuliah di masjid ada, radio ada, televisyen ada, telefon ada, WhatsApp ada, TikTok ada, macam-macam. Ada alasan dia? Tak ada pasal. Atang lupa, rufi'ah qalam, Allah angkat pena, insya-Allah. Nah, satu, rasa seronok nak sambut puasa. Nah, dua, muhasabah diri, azam sungguh-sungguh insya-Allah. Tahun ni aku nak tingkat lagi maqam puasa aku. Pasal apa? Pasal belum tentu lagi, kalau Allah izin jumpa bulan ni, belum tentu lagi jumpa Ramadan akan datang. Dan ingat tuan-tuan, Nabi kata orang yang sengaja tinggal puasa Ramadan, sengaja tinggal puasa Ramadan, kalaupun dia ganti 1000 hari daripada bulan-bulan yang lain, pahala dia tetap tak sama macam puasa sehari dalam bulan Ramadan. Sengaja, tak sengaja tak apa, harus berbuka, wajib qada. Nah, insya-Allah muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir sekali, dua je dalam bulan puasa ni kita harap. Pertama, harap Allah ampunkan dosa, dan yang kedua, harapan kita mudah-mudahan Allah pimpin kita, pilih kita, la'allakum tattaqun. Macam mana yang Allah sebut orang yang puasa ni, la'allakum tattaqun, dia akan jadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya-Allah sebelum kita tutup, kau nak tanya apa? Sila. Nantilah insya-Allah ada ruang kita cakap pada puasa berkuatkan berkaitan dengan perempuan ni. Nah, haid berapa hari, minimum dia berapa hari, maksimum berapa hari. Kalau celah-celah tu dia berhenti, lepas tu mai haid pula, macam mana nak buat? Puasa tu sah ke tak sah? Nak ganti macam mana? Orang yang mengandung, dia buka puasa. Nah, dia buka puasa pasal apa? Pasal bimbang kandungan dia, nak kena ganti macam mana? Nah, tu insya-Allah kalau dapat ada masa pertemuan kita akan datang insya-Allah. Kau tanya apa? Tak ada. Clear lah? Tak ada, clear. Jadilah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والإنسان في خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.